Okey, kita dah bersedia lagi sekali untuk malam ni, anda sekalian. Malam ni topiknya simple, tetapi kalau siapa yang suka kepada kacang-kacang, malam ni mungkin dapat sedikit manfaat. Bukan saja untuk penyakit, tetapi juga untuk kesihatan, untuk mempertahankan kesihatan. Boleh? Semoga kita berada dalam keadaan sihat walafiat, satu family. Okey, baik. Assalamualaikum lagi sekali. Kita jumpa untuk ceritakan tentang 8 jenis kacang yang anda minat tu. Saya nak tengok, cuba you listkan dulu mana kacang-kacang yang minat tu, tengok kena tak yang top 8. Saya bagi top 8, ada lebih daripada 8 sebenarnya, tapi kita ambil daripada yang kurang bagus kepada yang lebih bagus, macam tu. Sebab kacang pun Tuhan jadikan tidak sama semuanya, betul tak? Dia ada yang best, ada kekuatan dia, ada kelemahan dia. So saya akan cuba ceritakan supaya dapat gambaran yang jelas untuk 3 jenis penyakit, 3 serangka yang selalu kita sebut-sebutkan, seperti diabetes, high blood, kolesterol, dan campur tolak dengan penyakit jantung. Sebab ada kaitan sekarang ni, dimasukkan sekali dengan obesity pun. Jadi bukan 3 lagi dah, jadi 4 dan 5, dan kadang-kadang dia berangkai-rangkai. Namun yang penting, kalau you boleh jaga 3-4 penyakit ni, ataupun boleh kita bantu, seperti diabetes lah terutama sekali yang paling ramai, nombor 2 high blood, lepas tu yang pembunuh utama seperti penyakit jantung, dan ada risiko orang yang tinggi dengan berat badannya ataupun kolesterolnya tinggi, dan juga obesity. Baik, kita ambil daripada bawah dulu, okey? Daripada yang orang kata apa, daripada nombor carta yang bawah naik ke atas. Dan tidak semestinya yang bawah tu tak bagus, tetapi kalau nak buat pilihan, inilah caranya. Nombor 1 ialah hazelnut. Hazel, pernah dengar hazel? Nama dia pun sedap, hazel kan. Dan selalunya anda tengok ada orang masukkan dalam kopi. Kalau you pergi kat kedai-kedai seperti inilah, apa, coffee house kan, dia selalunya ada hazel powder, ice cream, cake semua tu. Tapi saya tak suruh lah you ambil cake, ice cream semua. Tapi hazelnut by itself, dia saja ada banyak vitamin-vitamin seperti E, B, vitamin K pun ada. Lepas tu magnesium, anti-inflammation, dia mengurangkan kolesterol yang jahat. Lepas tu dia menjaga jantung, tinggi dengan fiber. So bolehlah hazel ni you makan, dan dia cepat mengenyangkan. Jadi you tak payah ambil daripada 1 genggam 1 hari. Saya ulang, 1 genggam 1 hari. Sedap tu hazelnut kan. Okay. 100 gram dia lebih kurang ada 178 kalori. Boleh tahan juga kalori dia ni kan. So tak bolehlah ambil sampai 2-3 cawan. 1 cawan dah cukup. Tu pun dah lebih dah. Okay. Satu lagi yang bersamaan dengan standard hazel ni, dia masih lagi kenapa dia tak letak nombor 1, nombor 2? Sebab dia tinggi dengan kalori juga. Satu lagi namanya Brazil nut. Saya suka pada Brazil nut ni. Nombor 1, dia jarang-jarang you dapat apa tu biji ni ataupun kacang ni daripada kebiasaan. Maksudnya boleh ditanam-tanam biasa. Sebab selalunya Brazil nut ni kita kena tunggu dia jatuh daripada pokok yang tinggi-tinggi, beratus kaki tinggi di Amazon Tropika, hutan-hutan Amazon Tropika tu. Sana kalau you tengok cara dia pergi tunggu buah terjatuh, kesian dia orang, kerja penat gila, bawa bergundi-gundi turun balik ke dasar ni lah, maksudnya daripada bukit tu turun ke bawah, dia proses. Kalau you tengok, belilah sikit pada orang-orang yang jual Brazil nut ni, memang bagus. Sebab dia ada selenium yang paling tinggi. Yang susah nak cari dalam makanan ialah selenium sebenarnya. Jadi ini Brazil nut antara satu-satunya yang bagus. Lagi sekali dia ada vitamin E, dia ada magnesium, dan bagus untuk orang yang ada masalah thyroid dan masalah pembikinan red blood cell. Brazil nut is very good. Dan dia juga antioxidant. Brazil nut tak payahlah ambil lebih daripada 3 biji 1 hari. Besar tu, besar-besar ibu jari ni pun kan. So lemak dia tu memang terkenal lah, Brazil nut ni.
Okey, seterusnya saya ambil lagi satu sekarang. Yang ni pastinya yang anda pernah dengar dan anda suka sebab dia banyak dalam coklat. Cuba teka kat dalam coklat yang famous, yang sedap-sedap tu, apa nama dia? Cepat. Dan dia pun tinggi dengan kalori juga, 180 lebih kalori. 180 ataupun 100 kalori ni supaya dapat faham macam ni lah. 100 kalori kalau nak pecah tenaga yang kita dah makan, katakan kita hutang badan kita hari ni 100 kalori terlebih, berarti besok pagi kita kena brisk walking ataupun jalan laju sejauh 1 kilometer. So setiap 100 kalori lebih kurang 1 kilometer berjalan cepat. Dan kalau kita hutang setiap hari katakan 500 kalori terlebih makan, berarti besok kita hutang 5 kilometer. Saya rasa kita tak habis kot 5 kilometer besok. Kadang-kadang banyak kerja kan. So tercampur, tercolak, tolak-tolak campur 1 minggu dah hutang dekat katakan orang buat kajian 3,500 kalori. 3,500 kalori berarti bersama dengan 35 kilometer. Kalau kita tak habiskan hutang tu, naik at least 1 kilogram berat badan. Yang lekat, bukan yang naik turun. Naik turun tu yang hari-hari kita makan lebih, dia naik, kita tak makan, dia turun. Itu naik turun. Tapi yang ni yang lekat terus. Sampai berbulan-bulan, kalau you tak buat dieting, dia terus naik. Itu yang 1 tahun naik sampai 15-20 kilogram tu. Betul tak betul? Baik, balik pada kacang tadi, berhati-hati dengan macadamia. Sebab seterusnya bila saya cerita macadamia ni antara yang terbaik, dia naik ke atas dah tu, top 5. Tetapi dia, you kena hati-hati sebab macadamia yang paling banyak dengan fat. Cuma bagi mereka yang keto diet atau orang yang suka kepada lemak-lemak, macadamia ni recommended sebab dia low in carbohydrate tapi very high in fat. Tapi fat yang bagus lah. Kacang ada fat tapi fat yang bagus. Good fat, low carbohydrate, vitamin B, magnesium, senang kenyang. Macadamia ni sedap, lemak bukan main, bagus untuk jantung, bagus untuk diabetes, bagus untuk blood pressure sebab dia juga tinggi dengan protein, ada manganese, ada copper, ada zinc lagi. Dan bagus kalau you buat taburan atas salad you, macadamia ni. Sebab dia creamy, dia rasa macam lemak dan dia rasa kenyang. So berhati-hati, macadamia ni ada dua orang kata apa, kepercayaan ataupun dua mazhab mengatakan orang yang suka pada lemak, macadamia ni dia recommend gila-gila. Orang yang tak suka pada lemak, macadamia ni diminta buang ataupun diminta jangan makan, ambil kacang lain. So bergantung pada you lah, you nak lemak lebih atau nak lemak kurang. Bagi saya tak ada masalah sebab kacang ni adalah sebahagian daripada makanan yang sehat. Okay? Cuma berhati-hati kalau badan dah terlalu overweight, jangan terlalu banyak macadamia sebab dia boleh menambahkan lagi berat badan. Okay. Ramai yang telah mendapat manfaat dari DND 369 Sacha Inchi Oil. Pastikan DND 369 Sacha Inchi Oil yang original hanya dari DND. Dapatkan daripada dropship sah DND. Naik ke atas lagi, namanya ialah pekan. Pekan ni you pernah tengok tak pekan ni macam mana design dia kan? Dia warna brown, dark brown. Dia lebih kurang 2 cm ataupun 1 inci panjang gitu-gitu. Ada yang kecil, ada yang besar. Pekan antara orang kata apa, kacang yang famous dan kacang yang cukup sihat. Dia dah mula ada banyak vitamin seperti A, B, E. Saya ulang, A, B, E. Lepas tu ada B pun macam-macam jenis. Zinc pula. Dia antara pekan yang direkomend untuk orang ada masalah jantung. Saya ulang, untuk masalah jantung, pekan ni antara number 1 kacang yang dibenarkan dan digalakkan. Sebab satu lagi juga untuk meningkatkan immunity. Dia meningkatkan immunity, menurunkan bad cholesterol. Dia tak tinggi dengan garam semua, so it's very good for, sebab tu dia bagus untuk jantung semua ni kan. Lepas tu pekan juga terkenal dengan orang kata apa, karbohidrat yang rendah sekali antara kacang-kacang, namanya pekan.
Okey. So baguslah ni. Okey. Dan seterusnya orang Malaysia harus rasa bangga sebab kita harus dapat yang original daripada kampung-kampung kita. Tahu tak, zaman kita budak-budak sekolah dulu, kita memang suka kat pokok-pokok ni. Siapa tahu dia punya daun pun boleh buat ulam. Sedap bukan main. Baik. Apa dia? Ulam gajus. Okey, buah janggus ni, jangguih orang utara kata, dia punya nuts tu, kacang dia, cashew nut tu. Okey, cukup tinggi dengan protein, vitamin K, magnesium, memanglah manganese. Yang bagusnya dia juga membantu bukan diabetes atau jantung saja, bahkan blood pressure. Sebab apa? Dia terkenal dengan mengurangkan atau menurunkan LDL. Dan cashew nut ni antara yang terbaik. Cuma dengar kalau you orang yang kaki proses kacang yang masih lagi mentah, berhati-hati sebab dia lapisan kulit dia tu, kacang dia tu sebelum you proses nak mendapat dia punya biji untuk nak dimakan tu ada cyanide, ada racun. Tetapi cashew nut itself, kacang gajus ni memang antara yang tersihat kalau diproses dengan cantik. Sebab tu you tak boleh makan cashew nut yang mentah. Saya ulang, cashew nut tak boleh makan yang mentah, bahaya. Okey, sekarang tinggal 3 je lagi on top. Okey, 3 ni top 3. Number 1 yang paling ni lah, top 3 ni namanya walnut. Saya banyak kali buat tentang walnut sebab design Tuhan jadikan walnut ni macam apa? Siapa tahu? Macam apa? Macam otak kita kan. Dia orang kata ketak-ketak, dia ada design betul-betul macam otak kita juga kan. Ada kiri, ada kanan. Tapi walnut ni memang terkenal lah. Sebab apa? Hanya dia sahaja Tuhan jadikan walnut yang tinggi dengan omega 3. Tinggi pun tak adalah tinggi macam sacha inci oil tu. Sacha inci punya biji antara tertinggi kan, berbelas-belas kali ganda kuat daripada kacang-kacang lain ni. Tetapi kalau yang orang boleh makan harian ni, walnut ni, inilah dia, ada omega 3. Okey, omega 3 bagus untuk apa? Untuk lawan inflamasi. Tahu kan? Baik. Tapi bukan takat inflamasi saja, dia lawan untuk sebab tu Tuhan jadi dia bentuk macam otak, sebab dia boleh menjaga, bantu otak kita. Alzheimer's, nyanyuk. Okey, so Alzheimer's, dan dia tinggi dengan alpha lipoic acid. Ni semua ni bagus untuk peredaran darah, untuk blood pressure, untuk kolesterol, untuk diabetes. Terkenal lah. Dan satu lagi walnut, banyak tahu walnut punya manfaat ni. Dia bagus untuk orang yang murung, orang yang depres, orang yang sedih, orang yang selalu resah gelisah, sebab dia mengeluarkan serotonin. Jarang-jarang you dengar kacang boleh bagi semangat ni. Ni kacang walnut. Okey, 185 kalori, lebih kurang satu genggam ambil walnut tu 185 kalori. Baik, second last yang paling popular dan paling sedap, dan cuma kalau nak buka dia, kalau yang belum siap dengan dibuang kulit tu, penat sikit lah nak kena kopak dia, macam kuaci pula, dia tak besar sangat. Okey, namanya pistachio. Tahu kan pistachio? Yang warna hijau-hijau tu, hijau muda tu, kadang-kadang kalau dah dikeringkan dia jadi brown juga. Okey, so pistachio memanglah very very popular dan sedap. Dia tinggi dengan protein, vitamin B banyak, phosphorus, ada apa orang panggil, dia ada good fat pun. Oil, minyak yang bagus. Orang pakai pistachio ni atau makan pistachio ni untuk kuruskan badan pun. Dia ada cara untuk memecahkan lemak, dan memang terkenal untuk diabetes lah. So orang diabetes, kacang-kacang yang saya cerita ni semua bagus untuk
you kawan rapat dengan diorang. Hari ni ambil pistachio, besok ambil walnut, lusa ambil pekan, ataupun you campur mixed nuts. Satu hari satu genggam. Saya ulang, satu hari satu genggam. Kadang-kadang 2-3 genggam juga. You nak lepas gram kan? Hati-hati. So, siapa boleh teka nombor 1 apa dia? Cepat. Saya dah cerita kebanyakan daripada semua tu. Ada sikit lagi yang saya nak cerita yang tak patut you galakkan diri you ambil. Ada 2-3. Tapi yang paling top sekarang namanya apa? Cepat. Start dengan A. Siapa tahu? Start dengan A. Cepat. Yes. Namanya almond. Badam. Kalau you boleh ambil almond setiap selang 2-3 hari sekali ke, pun dah bagus. Sebab dia kan terkenal dengan berbagai manfaat seperti untuk diabetes, untuk kurangkan masalah belly fat, masalah fatty liver, kolesterol, masalah dalam bakteria dalam perut kita pun dia jamu selera. Kan dia ada macam-macam. Dia digunakan untuk mengurangkan berat badan, saya kata tadi. Cuma saya nak nasihatkan, walaupun dia nombor 1, almond nombor 1 okey. Tetapi kelemahan dia ialah, siapa tahu, dia ada oxalate yang paling tinggi. Berarti kalau you ada kidney stone, kalau you ada masalah batu karang, tak dibenarkan you ambil almond. Okey, faham tak? Almond sebab dia tinggi dengan oxalate. Satu lagi almond, walaupun dia top kacang yang banyak manfaat, tapi Tuhan tu maha adil. Dia bagi sesuatu tu mesti ada yang kadang-kadang yang tak kena. Jadi kalau orang tak tahu, kalau banyak sangat almond, dia senang kena kidney stone. Nombor 2, dia juga ada phytic acid yang paling tinggi dalam semua kacang. Phytic acid ni, dengar phytic acid adalah satu pestisida yang natural yang dikeluarkan dalam biji-biji rin ataupun kacang-kacang ni secara alami, secara natural, kerana Tuhan kata bila engkau nak membesar nanti, nak germinate kan, baru nak tumbuh tu, masa tu senang, kadang-kadang ulat lah, binatang lah, serangga nak mula attack tanam-tanaman ni. Disebabkan mereka tidak ada tangan kaki nak tepis, maka Tuhan jadikan daripada dalam kacang tu sendiri, sebelum dia germinate, sebelum dia tumbuh, dia keluarkan bersama dengan phytic acid. Boleh faham? Jadi phytic acid ni kalau binatang tu makan boleh mati, ataupun binatang tu tak suka dengan rasa phytic acid ni. Ada lagi makanan-makanan ataupun kacang yang ada phytic acid ni seperti tadi, semua top 4-5 tu ada phytic acid. Lagi bagus dia punya manfaat, lagi banyak dia punya acid ni untuk lawan binatang. Jadi tak payah ambil pestisida. You tahu kan kacang-kacang ni kalau salah-salah bulan you beli, dia penuh dengan spray pestisida. Tahu tak? Mereka bukan spray kat pokok ataupun spray kat daun atau spray kat batang sahaja masa pokok tu nak naik. Tetapi bila dikutip, masa dibuka tu, masa tu dia orang ada spray. Sebab apa? Nak bagi kacang tu tahan lama. Tahu tak tahu ni cerita ni? Jadi kena hati-hati jugalah nak makan kacang tu. Kalau you dah gatal kulit, alergi dan sebagainya, tahu sangat-sangat lah. Bukan you allergic cuma pada kacang tu saja, tapi you allergic juga kepada spray yang manusia buat di dalam kelang untuk mempertahankan supaya dia tahan at least tahun 2. Kan ada expiry date semua tu. Okey, baiklah. Phytic acid ni kalau you biarkan setengah budak-budak, jangan main tau. Sebab tu saya tak masukkan kacang tanah, sebab kacang tanah antara yang paling tinggi dengan pestisidanya. Okey, sama ada pestisida daripada luar kat pokok sendiri, tanam ladang tu, sebab ni manusia yang buat ladang kan, ataupun bila dia dah proses nak masuk dalam plastik tu, ada pestisida dia. Tetapi secara tak langsung peanut juga kalau biarkan, kalau tak pandai jaga dia, bila dia dah bercendawan fungus, yang tu yang bahaya. Sebab dalam fungus tu ada satu nama dia panggil aflatoxin.
Kacang tanah antara yang terkenal boleh menghinggapi atau dihinggapi oleh fungus-fungus ini, dan dia sehinggakan boleh merosakkan liver. Bahkan ada orang kata sampai boleh jadi liver cancer kalau rajin sangat makan kacang tanah yang dah mula lapuk, yang dah mula berputih-putih. Kan kadang-kadang you nampak putih tak dalam plastik pun. Jangan sentuh lagi dah kacang-kacang tu. Saya ulang, jangan sentuh kacang tanah yang tak fresh. Kalau nak makan jugalah, kalau you yang goreng sendiri, you masak dan you simpan dalam peti ais, peti ais pula, you bawa dalam tin elok-elok, you adakan minyak-minyak dia masih lagi nampak bersinar tu, bersih, bolehlah makan. Kalau betul you nak makan kacang tanah sangat pun, ambil yang rebus di tepi jalan. Kat R&R tu kan selalu ada yang rebus, mahal juga tu kan. Yang rebus tu kalau tak busuk, kalau tak banyak sangat garam, kadang-kadang punyalah masin, yang tu boleh, sebab ada kes-kes yang budak-budak terutama sekali yang allergic kepada peanuts. 1 in 200 katanya allergic tu agak dahsyat juga. Orang boleh dapat shock pun kadang-kadang dengan allergic kepada kacang tanah ni. Boleh you perhatikan, anak-anak you kalau ambil kacang tanah, very careful. Kalau dia boleh ambil kacang lain lah. Number 1 kacang yang dangerous, peanuts. Number 2 ialah pine nuts, P-I-N-E, pine, pokok pine tu yang kat overseas lah. Tapi ada jual kat Malaysia pun. Kacang tu warna putih-putih, kecil-kecil je. Dah dikupas pun dia punya kulit semua. Hati-hati, sebab setengah orang tak boleh makan ni. Kalau dia makan, mulutnya jadi gatal ataupun boleh rasa macam metal, pahit, dia rasa bitter, rasa metallic, sampai beberapa bulan pun dia susah nanti dia nak makan makanan lain. Dia panggil pine nut syndrome, masalah pine nuts ni. Lain pada tu, kacang-kacang lain seperti saya kata apa tadi, berhati-hati dengan almond, walaupun dia antara terbaik. Tapi kalau ada, saya kata apa, ada batu karang, you jangan. Satu lagi, horse chestnut. Kalau you terbeli kat dalam Shopee ke, ataupun you terminat tengok chestnut, memang kita makan ke buah berangan tu, betul. Tapi horse chestnut tu is toxic, tak bagus untuk siapa-siapa pun. So macadamia saya kata tadi, kalau nak makan juga jangan terlalu berlebihan sebab dia tinggi dengan fat. Kecuali kalau you tengah buat fat diet lah. Lain pada tu, saya rasa you okay. Nuts well known untuk penyakit-penyakit yang saya cerita tadi. Bagus untuk diabetes, bagus untuk high blood, bagus untuk kolesterol, bagus juga untuk jantung. So alhamdulillah Tuhan bagi rezeki. Cuma apapun nuts yang saya cerita ni, jangan terlalu berlebihan. Lain pada tu, enjoy. Sebab kacang kalau tak ada alergi, you betul-betul boleh enjoy. Sedap kan, lemak kan. Itu dia. So cukup dulu untuk malam ni. Siapa yang belum lagi rasa kopi kita, Royal Coffee tu, try. Kata orang terlajak sedap pula. Okey, cukup dulu, kita jumpa lagi. Semoga hidup anda bahagia di dunia, akhirat syurga, senyum sokmo, dan kita kata let go and feel good all the time. Terima kasih. Bye.